Terima kasih doktor sebab sudi nak untuk menemu Rama hari ni. Okey. Okey. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Fatih, yang deal dengan doktor. Siti Rawiyah binti Marusman. Okey. Nama saya Nabila Aisyah binti Muhammad Shahabuddin. Okey. Nama saya Nur Azlina binti Ghazali. Okey, semuanya daripada fakulti FPP. Fakulti Ekonomi Pengurusan. FPP. Okey. Yes. Dalam modul apa? Dalam kursus apa? Saya BBA. Oh, BBA. Okey. Yeah. Yang lain tu sama juga? Sama. Saya keusahawanan. Okey. Saya pun keusahawanan juga. Okey. For the whole Temu Ramah ni, untuk khusus yang fotografi yang kita orang kena buat. Okey. Ini adalah salah satu assignment fotografi. Maksudnya kita orang akan menemu ramah doktor, tanya tentang latar belakang doktor, tanya tentang apa yang doktor buat selama ni. Untuk fotografi lah. Okey. So, Satu grup ni ada dalam 5 orang lah 5 orang. Okey, boleh teruskan. Okey. Baiklah doktor. Boleh tak doktor ceritakan mengenai latar belakang keluarga doktor? Keluarga, okey. Saya latar belakang keluarga saya dululah iaitu berkenaan dengan di mana kampung saya dan sebagainya Okey, saya dilahirkan di Melaka Saya anak yang ketiga daripada 6 adik-beradik lah. Okey, kampung saya di Rembau, Negeri Sembilan. Kemudian sekarang ni saya telah berkahwin dan mempunyai isteri. Alhamdulillah, berkahwin mempunyai isteri lah kan. Belum ada anak lagi. Dan sekarang ni saya menetap di Jenderam Hilir di kawasan Dengkil lah, di daerah Dengkil. Tidak jauh daripada UKM lah, UKM tempat saya bekerja. Saya telah masuk UKM semenjak 1995 sebagai tutor. Kemudian sambung belajar sehingga mendapat ijazah sarjana ekonomi dan seterusnya telah dilantik sebagai pensyarah untuk Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Okey, itu sedikit tentang keluarga saya lah. Okey, ada apa-apa lagi yang nak ditanya berkenaan dengan seterusnya saya nak tanya tentang latar belakang doktor. Sepanjang latar belakang pendidikan. Okey. Oh, latar belakang pendidikan. Okey. Bermula dari mana ni? Daripada ijazah ke? Daripada sekolah? Sekolah. Nama sekolah. Okey. Saya kena ingat balik dah ni. Dah lama dah ni. Saya bermula bersekolah rendah di Gombak. Pada masa tu saya dan keluarga saya lah. Saya menetap dengan keluarga saya di Gombak. Dan saya bersekolah di nama sekolah tu Sekolah Rendah Kebangsaan Gombak 1 di Gombak lah. Darjah 1 sehingga darjah 5. Saya di sekolah yang sama, Sekolah Rendah Kebangsaan Gombak 1. Kemudian darjah 6 saya berpindah ke Sekolah Kebangsaan Jalan Temeloh untuk darjah 6 saja. Kemudian selepas tu saya telah dapat tawaran daripada sekolah agama, Sekolah Syekh Haji Muhammad Said Seremban untuk tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Sebenarnya di sekolah tu, Sekolah Syekh Haji Muhammad Said Seremban ni, pernah dengar tak sekolah tu? Tak. Tak pernah dengar Syekh Haji Muhammad Said. Syams. Kita sebut sebagai Syams. Sekolah tu
ada tingkatan 1 sehingga tingkatan 6 lah. Tapi saya sehingga tingkatan 3 saja saya bersekolah di situ, ambil SRP. Kemudian saya berpindah ke sekolah Kolej Islam Kelang di Kelang lah. Pada tahun 1988 saya rasa. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 5 pun masih lagi di Kolej Islam Kelang, saya ambil SPM di situ. Kemudian habis selesai SPM, saya teruskan pembelajaran dalam kursus persediaan. Selalunya di sini ataupun selalunya pelajar selepas SPM masuk matrikulasi ataupun ambil STPM kan. Okay. Tapi saya mengikuti kursus persediaan untuk ke luar negara di ITM Shah Alam selama 2 tahun jugalah, tahun 1990 hingga 92 macam tu. 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Kemudian saya di ITM Shah Alam, singkatannya Pusat Persediaan Pembelajaran saya PPP. Kalau mas, saya tahu lah sekarang ni ada ke tidak. Saya rasa dah tak ada lah kot. Dulu disebut sebagai program AAD, American Associate Degree. Dan juga ada program yang lain lah, seperti UK HouseMed dan sebagainya. Saya mengikuti kursus AAD di ITM Shah Alam tu selama yang saya sebut tadi lah, hampir 3 tahun jugalah, 2 tahun lebih. Kemudian saya sambung belajar di University of Texas Austin. The University of Texas at Austin, itu nama dia. Dekat Texas. 93, 94, 95. Saya pun dah lupa dah. 93, 94 saya rasa. Saya kena check balik lah. Sebab dah lama sangat kan. You pun dah raya belum masa tu? Lahir belum lagi. Belum lagi. 5 tahun lagi belum lahir. Okay. So 93, 94 saya di University of Texas Austin. 95 bulan 1 tu saya balik lah. So memang saya habis 94 tu lah. Saya di sana selama 2 tahun saja, sebab sebenarnya di pusat persediaan pengajian itu saya mengikuti kira macam tahun 1, tahun 2 lah di US. Program degree-nya selalunya 4 tahun. Freshman, sophomore, kemudian apa lagi, senior. Kemudian maksudnya 2 tahun di ITM Shah Alam dan 2 tahun lagi di US lah. So 95 saya balik awal tahun lah. Jadi memang habis 94 pun. Awal tahun 95 saya balik. Dan saya ditawarkan untuk menjadi tutor di UKM. Bermula 95 lah, tahun 95 tu juga. Pertengahan, saya rasa bulan 8 lah macam tu. Sorry, bulan 5. Sorry lah kalau saya tersilap bulan-bulan tu, sebab saya pun kena ingat balik tarikh itu. Saya bulan 5, saya masuk UKM sebagai tutor. Kemudian 96, 97, 96, tahun 96 saya sambung belajar. 96 hingga 98, dalam hampir 2 tahun lah. Di Fakulti Ekonomi Pengurusan dalam jurusan Sarjana Ekonomi. Sehingga tamat 98 lah. Kemudian
Selepas tu saya dilantik sebagai pensyarah lah, pensyarah semenjak 98. Kemudian pada tahun 2001 saya disahkan jawatan sebagai pensyarah di Fakulti Ekonomi Pengurusan. Sehinggalah saya pada tahun 2006, lama tu 98 hingga 2006 tu, dalam tahun 98 sampai 2006 tu saya mengajar lah macam biasa. 2006 saya mendapat peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi lah, PhD ke Australia, the University of New South Wales, Sydney, Australia, selama 4 tahun, 2006 sehingga 2010. Kemudian 2010 tu saya balik lah. So itulah saya punya latar belakang pendidikan daripada sekolah rendah. So kalau you lihat, saya banyak berpindah arah kan. Daripada Gombak ke Gombak 1 ke Jalan Temerloh, Jalan Temerloh ke KL. Kemudian ke Seremban, Syed Jamal Said, kemudian ke Kelang, Islam Kelang. Kemudian saya pergi ke sambung belajar di US 2 tahun. Kemudian sambung lagi ke peringkat sarjana di UKM dan seterusnya peringkat PhD di Australia lah. Maksudnya, bolehkah doktor ceritakan mengenai pembinaan kerjaya? Apa yang menyebabkan doktor nak teruskan dalam bidang ini? Bidang ini ni maksudnya bidang pensyarah saya lah kan? Yes. Kenapa saya teruskan? Okey, selepas tamat pengajian degree saya, iaitu degree in economics daripada US, saya balik ke Malaysia. Saya berminat nak belajar balik sebenarnya, nak sambung belajar ke luar negara lah. Sebab dah selama 2 tahun kat luar negara, rasa macam seronok juga duduk di sana kan. Kemudian memang hati tu nak bekerja ataupun nak sambung belajar lah untuk pergi balik semula mungkin ke tempat lain lah, ke UK dan sebagainya. Tetapi sebabkan tahun itu banyak sangat polisi berubah tentang kebenaran untuk sambung belajar dan sebagainya. Okey, sebelum tu maksudnya lepas saya balik, saya memang ingin belajar balik kan, tapi satu cara untuk saya pergi untuk belajar balik dah dengan cara saya masuk line akademik lah. Okey, so saya accept tawaran sebagai tutor. Okey, so selepas accept sebagai tutor, sebab saya dah masa tu telah buat sedikit kajian kan, apabila kita jadi akademik ni kita ada peluang untuk belajar master dan PhD dan sebagainya kan, dan juga ada peluang untuk pergi belajar ke luar negara. So saya ambil tawaran tu sebab JPA, selepas saya balik tu JPA tawarkan saya jadi tutor lah. Ramai kawan saya yang mungkin tak ambil pun sebagai tutor, dia terus pergi kerja di swasta kan, bank dan sebagainya lah. Tapi saya berminat juga untuk ambil tawaran sebagai tutor ni sebab asalnya tujuannya adalah untuk saya sambung belajar. Itu asalnya. Sambung belajar untuk pergi ke luar negara. Itu asalnya. Sebab tu saya ambil tawaran untuk menjadi tutor lah. Lepas tu apabila saya dah selama setahun 2 tahun juga lah sebagai tutor, saya pun dah rasa macam seronok melihat pensyarah, mengajar. Kita tahu bahawa mengajar ini salah satu daripada pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia kan. Kita memberi ilmu kepada pelajar, kepada murid kita, kepada orang ramai. So sebenarnya itu adalah sebahagian daripada amal jariah kita kan. So daripada situ saya bermula berminat untuk meneruskan bidang saya dalam akademik, dan seterusnya saya mengambil sebab sebagai tutor syaratnya ialah kita kena terus menyambung pelajaran pengajian hingga ke peringkat PhD.
So Oh. once saya dah ambil tawaran sebagai tutor, saya kena pergi ke peringkat seterusnya lah, iaitu dalam peringkat sambung belajar dalam peringkat sarjana dan seterusnya ke peringkat PhD. Itu syarat sebagai tutor yang akhirnya akan jadi pensyarah. Dia bukannya ada jawatan tutor ni, bukannya jawatan tetap. Jawatan tutor ni jawatan sementara. Sementara kita boleh mendapat jawatan pensyarah yang lebih permanent lah, yang lebih tetap. Okay. So itu antara yang saya cerita ni tadi adalah kenapa saya berminat untuk meneruskan bidang ini. Sebab saya punya specialization di semasa membuat degree ialah ekonomi. Bidang saya adalah bidang ekonomi dan kebanyakan pelajar atau graduan jurusan ekonomi akan bekerja dalam banyak sektor lah, selalunya sektor swasta dan juga sektor awam. Kalau sektor swasta selalunya berada di bank ataupun institusi kajian ataupun kerja-kerjaan lah kan. Tapi seperti yang saya sebut tadi, saya berminat untuk sambung belajar dan ini dan kebetulan pula ada tawaran daripada GPA untuk mengikuti kursus sebagai tutor. So saya ambil peluang itu untuk meneruskan bidang saya lah dalam tutor dan seterusnya dalam bidang pensyarah. Okey. Apakah kejayaan dan sumbangan doktor sepanjang doktor bekerja ni? Sampai sekarang lah dari sumbangan dan kejayaan. Menjadi pensyarah bermula tahun 1998 seperti yang saya sebut tadi kan. So sehingga sekarang 2020. So dah berapa tahun? Dah 20 lebih kan? Hampir 20 lebih tahun So selama saya sebagai pensyarah ada banyak pengalaman lah yang saya hadapi. Ada yang biasalah kehidupan sebagai seorang pekerja ni, ada masa kita happy, ada yang kita rasa sedih dan sebagainya kan. So dalam pengalaman saya selama lebih daripada 20 tahun ni, kejayaan yang saya rasa saya berbangga ialah apabila dapat menyelesaikan PhD lah. PhD, Dr. Falsafah. Sebab untuk mendapat ijazah Dr. Falsafah ni bukan suatu perkara yang mudah lah. Ia memerlukan banyak pengorbanan sebab semasa saya buat tahun 2006 tu, ceritanya ialah saya mengikuti isteri saya sebenarnya. Apabila kalau saya nak pergi buat PhD tahun 2006 tu, kalau ikutkan turn giliran, mungkin masa saya tahun 2006, 2007 macam tu lah. Tetapi isteri saya pun seorang pensyarah juga di Universiti Sains Islam Malaysia. Beliau pun mendapat tawaran untuk membuat menyambungkan pengajian kan di peringkat PhD. So beliau mendapat tawaran dahulu, kemudian saya pun ikut. So semasa saya ikut beliau, saya di bawah skim kalau you pernah dengar lah, di UKM kita sebut sebagai skim latihan SLAB, skim latihan Bumi Putra macam tu lah untuk menyambung pengajian di peringkat lebih tinggi lah. So saya mengikut spouse program. Spouse program maksudnya apabila ada isteri ataupun suami pergi, spouse dia, pasangan akan ikut sekali. Ikut sekali untuk buat program yang sama ataupun program yang berbeza. Katakan isteri buat PhD, husband buat master. Itu spouse program juga.
Tapi dalam kes ni dua-dua buat PhD lah. So isteri saya buat PhD dan saya pun buat PhD. Dan kalau you mengalami keadaan tersebut, dua-dua buat PhD, so suatu benda yang agak berat lah kan, dalam konteks kehidupan sebagai pelajar, sebagai isteri, suami dan sebagainya kan. So apabila kita dapat genggam ataupun habis PhD itu, saya rasa satu kejayaan yang besar lah. Dan alhamdulillah saya dapat selesai dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu selama 4 tahun di Australia. Walaupun 4 tahun tu sehingga saya submit semana saya hantar tesis, walaupun belum lagi dinilai untuk diberi kelulusan lah. Mengambil masa yang agak lama jugalah untuk dinilai, walaupun penilaiannya kalau di universiti saya tu, universiti New South Wales tu, penilaian untuk PhD thesis ada seramai 3 orang. Macam di Malaysia, di UKM kita hanya mengambil kira dua penilai saja. Di luar negara dia mungkin berbeza. Banyak universiti dia berbeza dari segi penilaian PhD. So saya punya penilaian adalah daripada Australia, daripada Kanada dan daripada Malaysia itu sendiri. Dua yang pertama, Kanada dan juga Australia dapat feedback dengan cepat dah. Tetapi yang Malaysia tu lambat sikit. Bukannya lambat 1 bulan, 2 bulan, tapi lama jugalah saya menunggu kan. Tapi alhamdulillah lah dapat keputusan yang memperangsangkan minor correction, dan saya selesai lepas saya hantar, saya balik terus ke Malaysia tahun 2010 tu. So saya buat correction di Malaysia lah. So alhamdulillah dua-dua, maksud saya selesai dalam pengajian PhD tu. Okey, itu daripada segi kejayaan menghabiskan pengajian lah dalam bidang PhD. Daripada segi kerjaya, banyak cabaran sebagai seorang pensyarah ni, sebab kita kena memberi perkhidmatan bukan sahaja dalam bentuk pengajaran. Kita juga perlu membuat penyelidikan, kita juga perlu menyelia, kita juga perlu memberi khidmat masyarakat, ataupun membuat projek perundingan. So sebagai seorang pensyarah ni tugasnya bukan mengajar sahaja. Ramai orang mungkin dia keliru ataupun mungkin dia ingat pensyarah akan memberi syarahan ataupun mengajar sahaja kan. Sebenarnya sebagai seorang pensyarah tugasnya adalah lebih daripada sebagai seorang pensyarah, iaitu dia juga seperti yang saya sebut tadi lah, penyelidik, perunding, pemberi khidmat kepada masyarakat, penyelia dan sebagainya. So ada banyak cabaran, ada banyak tugasan yang kita perlu buat, dan setiap satunya ada KPI. KPI ni Key Performance Indicator. Maksudnya ada target sasaran yang perlu dicapai. So sebagai seorang pensyarah, contohnya pengajaran. Pengajaran kita kena setiap satu semester kena mengajar sekurang-kurangnya 1 subjek lah, ataupun 2. Kalau kita tidak memegang jawatan, kita akan maksudnya kalau tak pegang jawatan sebagai ketua program, ataupun timbalan dekan ataupun dekan, kita kena mengajar lebih banyak lah. Maksudnya dalam 1 semester kita kena mengajar lebih daripada 1. Kalau kita pegang jawatan, mungkin dia akan bagi 1 semester 1 kursus sajalah. Okay. So dari segi penyelidikan, penyidikan pun kejayaan kita diambil kira daripada segi berapa banyak projek penyidikan yang kita dapat. Terutama kalau projek penyidikan itu dananya datang daripada luar daripada UKM. Seperti projek penyidikan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, KPT. So kalau kita dapat projek penyidikan tersebut, kita akan mendapat satu kejayaan lah. Itu satu kejayaan yang saya rasa besar juga pada seorang pensyarah. So saya dah dapat beberapa projek penyidikan lah dalam peringkat kementerian. Saya ada projek FRGS, saya ada projek LRGS. FRGS tu Fundamental Research Grant.
FRGS. Satu lagi LRGS, Long Run Research Grant. Kedua-duanya saya sebagai ketua ataupun ketua penyelidik. Sebab selalunya ketua penyelidik tu bawahnya ada ramai lagi penyidik-penyidik yang lain kan. So kita dapat research grant daripada KPT ataupun daripada universiti. Universiti pun kita kena mohon juga kan. Tapi selalunya amount daripada universiti tidak banyaklah berbanding dengan amount yang kita dapat daripada pihak luar. Saya juga pernah mendapat grant pendidikan sebagai ketua daripada pihak luar seperti UNDP, Unit Perancangan Ekonomi dan juga UNDP bekerjasama dengan UKM. So kita ada collaborator. Dalam buat pendidikan ni kita perlu ada collaborator, kita perlu ada institusi lain yang boleh membantu kita untuk menjalankan pendidikan. So itu kejayaan yang saya rasa satu yang bermakna jugalah sebagai seorang pensyarah untuk mendapat grant pendidikan. Apa lagi? Kejayaan yang lain adalah apabila dianugerahkan satu anugerah yang di peringkat universiti lah, disebut sebagai anugerah Bitara. Saya pun tak kena ingat balik apa nama tajuk anugerah tu. Sekejap anugerah Bitara. Anugerah Bitara tahun 2017, keterlibatan industri dalam kurungan akademik. Maksudnya dari segi akademik lah. Maksudnya apabila kita buat research kita perlu melaksanakan kajian lapangan kan. Kajian lapangan tu mungkin melibatkan industri ataupun komuniti. So dalam kajian saya dengan EPU dan juga UNDP, UKM, tiga institusi bergabung, kami telah membuat pendidikan tentang aspirasi dan juga saya kena ingat balik tajuk dia, iaitu berkaitan tentang apakah yang dikehendaki oleh isi rumah B40. Itu antara objektif kajian yang saya perlu lakukan apabila mendapat grant daripada EPU dan kita perlu mengumpulkan seramai mana yang boleh B40. B40 ni adalah golongan isi rumah lah, isi rumah yang pendapatannya adalah 40% terendah berbanding dengan pendapatan isi rumah yang lain lah, keseluruhan isi rumah. 40% yang terendah adalah dikenali sebagai golongan B40. So dalam kajian tersebut kita mengumpulkan beberapa individu B40 daripada setiap negeri dan kita menanyakan, kita buat kajian lah tentang apakah hasrat aspirasi mereka sebagai isi rumah yang mungkin tidak mempunyai pendapatan yang tinggi. Apakah yang boleh kerajaan membantu untuk meningkatkan kebajikan mereka. So itu antara objektif yang perlu dilakukan. So kita telah membuat di banyak negeri, 6 kawasan. So saya rasa satu kajian yang berimpak tinggi lah. Sebab itu UKM apabila mereka menilai tentang anugerah yang saya dah sebut itu, mereka menganugerahkan saya sebagai daripada penerima anugerah Bitara keterlibatan industri dalam kurungan akademik. So itu antara kejayaan yang saya rasa amat bermakna kepada saya lah sepanjang saya sebagai seorang pensyarah. Selain daripada itu, kalau kita bekerja sebagai seorang pensyarah ni, kita kena, seperti yang saya sebut lah, ada banyak tugasan yang kita perlu buat. So setiap satu tu ada KPI dia, pengajaran berapa banyak pengajaran, berapa banyak kursus kan, research berapa banyak research kita boleh dapat dalam satu semester ataupun dalam setahun berapa banyak kita boleh dapat. Kemudian penerbitan sebagai seorang pensyarah kita kena terbit, kita kena tulis artikel dalam jurnal yang tersohor, jurnal yang diindeks dalam Scopus ataupun jurnal yang terindeks dalam WOS, Web of Science.
So kalau kita dapat terbit dalam jurnal yang diindeks oleh Scopus dan WOS tu, kita boleh dikatakan sebagai telah mencapai tahap tertentu lah, kualiti yang baik. So saya pun dah dapat capai lah beberapa artikel dalam Scopus dan WOS. So itu sebenarnya adalah KPI yang ditetapkan oleh universiti kepada setiap pensyarah lah. Dan kalau kita dapat capai katakan 3-4 penerbitan setahun, kita telah mencapai seperti yang kita seperti yang dikehendaki. Dan kalau sekiranya kita dapat capai banyak setiap komponen research, pendidikan tu research lah, pendidikan, pengajaran, perundingan, penyediaan, setiap akhir tahun akan ada penilaian untuk setiap pensyarah kan. Apabila penilaian ini telah dilakukan oleh penilai, selalunya bos kita lah. Macam saya mungkin dekan akan menilai ataupun fungsi pusat. Setiap tahun, akhir tahun mereka akan menilai tentang itu punya pencapaian KPI. Kalau kita dapat keputusan yang tinggi, kita mungkin akan diberi anugerah perkhidmatan cemerlang dan sebagainya. So alhamdulillah saya dah dapat beberapa 3 kali lah perkhidmatan cemerlang, beberapa tahun lah, saya pun tak ingat, saya kena cek balik. So itu antara yang saya rasa kejayaan yang bermakna lah. Tahun 2004, tahun 2014 dan tahun 2019. Selain daripada anugerah yang lain, anugerah kualiti, anugerah anjakan gaji dan juga yang lain-lain lah. Itu antara kejayaan yang saya rasa bermakna kepada saya lah. Okey. Apa perancangan doktor dalam waktu masa panjang dengan masa pendek, dan harapan doktor untuk generasi akan datang dijadikan contoh teladan? Ini soalan terakhir Ya. Okey. So tadi macam ada 2-3 komponen kat situ. Perancangan jangka pendek, perancangan jangka panjang, dan satu lagi nasihat kan? Harapan. Okey. Nasihat. Okey, perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Perancangan jangka pendek, kalau kita sedia maklum sekarang ni kita dalam situasi PKP kan, PKPB. Dan anda semua, sedia maklum bahawa kita tak boleh nak keluar ke pejabat sewenang-wenangnya kan. Cuma baru-baru ni Perkeliling telah keluar mengatakan bahawa untuk minggu depan semua penjawat awam, pensyarah adalah sebahagian daripada penjawat awam boleh kena bekerja lah. 70% daripada penjawat awam perlu bekerja. Dan jangka masa pendek saya kena teruskanlah sebagai seorang pensyarah untuk menyelesaikan setiap komponen yang saya sebut tadi kan. Setiap KPI dalam komponen yang telah saya terangkan tadi. KPI untuk pengajaran, KPI untuk penyelidikan, KPI untuk perundingan, KPI perundingan dia tak diberi penekanan sangatlah. KPI penyediaan, KPI research dan KPI penerbitan, itu yang antara diberi tumpuan. So macam perancangan jangka pendek saya adalah untuk mencapai setiap KPI tersebut sebab itu adalah satu perkara yang amat penting bagi seorang pensyarah. KPI yang paling penting adalah KPI dalam konteks sekarang lah, KPI penulisan, penerbitan dalam artikel jurnal yang tersebut. Itu perancangan saya untuk meneruskan perkhidmatan untuk mencapai KPI tersebut lah. Perancangan jangka panjang, saya merancang untuk setiap pendidikan yang saya buat. Sekarang saya ada 3 projek pendidikan yang saya ketuai sekarang ni dalam ongoing. Saya
ingin memastikan bahawa output yang akan dapat diperoleh daripada projek pendidikan tersebut boleh memberi impact kepada komuniti. Sebab projek tersebut adalah projek yang berkaitan dengan komuniti. Ketiga projek yang saya buat itulah projek yang berkaitan dengan komuniti B40 yang saya sebut tadi. So saya harapkan untuk dalam jangka masa sederhana dan jangka masa panjang saya dapat menyelesaikan projek pendidikan ini dan memberi impact, memberi keputusan yang lebih baik lah, memberi keputusan yang baik dalam konteks penulisan artikel jurnal dan juga impact yang diterima oleh responden ataupun penerima, iaitu golongan B40. Okay. So apa lagi tu? Harapan Harapan saya sebagai seorang pensyarah, saya mengharapkan supaya pensyarah sentiasa mempunyai kebebasan dalam menyuarakan pendapat, bukan sahaja kepada pelajar tetapi kepada komuniti. Kita sebagai penjawat awam, kita mempunyai tanggungjawab bukan sahaja kepada pelajar tetapi kepada negara. Kita mendidik anak bangsa untuk memastikan pelajar yang mengikuti program dapat mengikuti program dengan baik, dapat mencapai objektifnya. Contohnya kalau objektif program adalah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang tertentu. So sebagai seorang pensyarah kita perlu memastikan bahawa pelajar kita dapat mencapai objektif tersebut. Dan kita juga, saya juga mengharap supaya pensyarah ini dan juga pelajar memberi komitmen yang tinggi dalam setiap tugasan yang diberi, supaya dengan itu kita mempunyai tenaga kerja. Sebagai sebuah universiti melahirkan tenaga kerja, kan? You sebenarnya selepas you habis program ni, you akan keluar sebagai graduan dan you akan keluar sebagai tenaga kerja. Dalam ekonomi kita sebut tenaga kerja adalah individu yang berumur 15 hingga 64 tahun kan, yang mempunyai kuasa untuk bekerja lah, selain daripada orang tua, orang OKU dan juga pelajar. Tapi kalau you bukan lagi status belajar, you dah habis belajar, you adalah sebahagian daripada tenaga kerja. So kita perlukan, kita mengharapkan tenaga kerja daripada UKM ini, pelajar lah, yang graduan daripada UKM ini dapat menunjukkan kualiti yang terbaik lah, kan, kepada industri. Industri ini industri awam dan juga industri swasta lah. Dan kita boleh, itu harapan sebenarnya, itu yang saya harapkan supaya pelajar saya apabila mereka keluar daripada universiti, mereka boleh memberi perkhidmatan yang terbaik berdasarkan ilmu yang mereka ada, bukan sahaja ilmu tetapi juga soft skills yang mereka ada, dan juga attitude adalah sangat penting. Walaupun kita mempunyai grade yang tinggi, kan, dengan CGPA almost 4.0 ataupun 3.6 katakan contohnya, kita rasa kita pandai, tapi bila kita bekerja kita tak dapat membawa watak, maksudnya kecemerlangan kita tu bukanlah kecemerlangan yang sebenar, kan, hanya ditunjukkan dalam bentuk grade, tetapi dalam bentuk dari segi pekerjaan, dari segi sikap bekerja, dari segi interaksi dengan komuniti, interaksi dengan rakan sekerja, kita fail, kita gagal. Itu bukan satu contoh yang baik lah. Kita nak pelajar kita bukan saja mereka ni pandai, mempunyai kelulusan yang tinggi, tapi mereka juga mempunyai kepribadian yang baik, menghormati antara satu sama lain.
ilmu yang kita ada ni bukannya kita punya. Ilmu yang kita ada ni perlu dikongsi bersama. Dan lagi banyak kita berkongsi, lagi banyak ilmu itu boleh berkembang, dan ini sebahagian daripada amal jariah kita sendiri. Seperti yang saya sebut tadi, sebagai seorang pendidik, kita mengharapkan balasan yang baiklah kepada ilmu yang kita telah sampaikan. Itu harapan saya lah sebagai seorang pensyarah, juga harapan saya kepada pelajar-pelajar saya jugalah, pada you jugalah kan. You nanti selepas keluar nanti, you akan menjadi seorang pekerja, pekerja yang bukan sahaja cemerlang secara mental, tapi juga dari segi fizikal, dari segi kepribadian, dari segi sikap dan sebagainya lah. Itu harapan saya. Okay. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Apa yang saya sampai itu jelas dah. Okey. Okey. Terima kasih doktor. Doktor.